Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Pengarah, Tuan Romano bin Rabu, Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit dan semua pensyarah dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam siri Deep Talk kali kelima dengan tajuk Kekal Relevan Bersama Dunia VUCA. Izinkan saya untuk berkongsi bersama dengan tuan-puan. Dunia sekarang ialah dunia VUCA. Ia turut dipanggil the new normal. VUCA adalah satu suasana ketidaktentuan yang ketara. Tiada apa yang pasti dalam dunia VUCA. Kita sukar untuk membuat ramalan atau jangkaan seperti dulu. VUCA terdiri daripada volatility, ambiguity, uncertainty dan complexity. Satu keadaan di mana perubahan berlaku dengan sangat pantas. Kita mempelajari sesuatu yang kita fikir ia baru dan terkini. Dalam kehidupan kita, ekonomi, teknologi, politik, masyarakat, kesihatan, ketenteraan, perniagaan, persetaraan, pendidikan, sosial, sentiasa bermain dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan sebagai realiti kehidupan. Di mana yang saya kata tadi, dalam dunia yang penuh ketidakketentuan, ketidakkepastian, penuh dengan kerumitan dan penuh dengan kekaburan. Belum sempat kita mengaplikasikannya atau kita sedang mencubanya, apa yang kita pelajari itu sudah berubah, outdated, sehingga tidak mampu mengejar perubahan. Itulah yang dikatakan sebagai VUCA. Kehidupan seharian sentiasa dipengaruhi oleh soalan-soalan di fikiran. Pelbagai bentuk soalan yang bermain di fikiran kita. Ada soalan yang mencabar, yang memerlukan perbezaan pendapat dan pendapatan. Ada soalan yang terbuka, yang mencetuskan imajinasi. Dan ada soalan yang analisis, yang memerlukan membezakan pendapat dengan apa yang kita tahu. Kesemuanya perlukan jawapan dan cara kita tangani dengan sebaik mungkin. Itulah sebahagian kehidupan bersama VUCA. Di mana bermulanya VUCA?
VUCA pertama kali digunakan pada tahun 1987 di College Akademik Ketenteraan Amerika Syarikat berdasarkan teori kepimpinan Warren Bennis dan Bert Nanas untuk menggambarkan atau merenungkan keadaan tidak menentu, ketidakstabilan, turun naik, ketidakpastian, kerumitan dan kesamaran keadaan dan situasi umum. Unsur-unsur ini menunjukkan konteks di mana melihat organisasi semasa dan masa hadapan. 4 unsur ini datang kepada kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Berkaitan dengan kerumitan, kompleksiti, pelbagai faktor keputusan utama, ketidakstabilan, volatility, kadar sesuatu perubahan, kekaburan, ambiguity, kurang jelas mengenai makna sesuatu peristiwa dan ketidakpastian, uncertainty, ketidakjelasan mengenai keadaan masa kini. Jadi kita bertanya kepada diri sendiri, sejauh mana kita mengetahui sesuatu situasi itu, sejauh mana kita boleh meramal hasil tindakan kita. Inilah dalam kehidupan kita, perkara-perkara ini kita perlu tangani, kita perlu bergerak ke hadapan dan apa tindakan ke atas setiap persoalan tadi. Meninggalkan 4 unsur ini tanpa melakukan sesuatu tindakan positif membuatkan anda semua terus ditinggalkan ke belakang dan tenggelam dalam dunia sendiri. Kita lihat satu persatu tentang apa yang dikatakan sebagai VUCA. Setiap 4 unsur tadi perlu difahami dari aspek pencetus, kesan dan kompetensi yang diperlukan agar kita semua sentiasa hidup dalam dunia VUCA. W yang pertama iaitu volatility ataupun lebih faham dengan kata kemerowapan, ketidakstabilan. Keadaan tidak menentu. Sejauh mana sesuatu tidak menentu? Kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam keadaan tertentu, kita lihat bahan mudah menguap seperti petrol dapat meletup dengan berbahaya. Berubah dengan cepat dari stabil menjadi tidak teratur. Itulah yang dikatakan sebagai kemerowapan atau ketidakstabilan, volatility. Pencetusnya adalah satu keadaan di mana perubahan berlaku dengan pantas. Berubah kadar dan kelajuan. Belum sempat mengaplikasikannya atau ketika sedang mencuba, apa yang kita belajar itu sudah berubah. Outdated. Sehingga tidak mampu mengejar perubahan yang terlalu pantas ini. Contoh, pengaruh teknologi, handphone, komputer atau teknologi lain. Trending dunia, perubahan harga komoditi global, semua berubah terlalu cepat tanpa dijangka. Apa lagi pencetus yang menyebabkan kemerowapan atau ketidakstabilan ini? Berubah sifat.
daripada sifat yang asal kepada sifat yang kita sendiri pun tak tahu. Berubah dinamik atau tenaga. Tidak mampu mengejar perubahan tersebut. Cabaran baru yang menyebab sukarnya dibaca. Inilah yang dikatakan sebagai ketidakstabilan. Jadi apa kesan ke atas kemerowapan ketidakstabilan tersebut? Tentulah risiko. Risiko keadaan tidak menentu ataupun keadaan berbahaya. Walaupun ia juga dapat mewakili peluang bagi yang pandai mencari peluang, dan buruk jika ramalan itu tersasar. Kesan yang kedua adalah berkaitan dengan ketidakstabilan, di mana proses pembentukan persetaraan yang tidak stabil disebabkan oleh pengaruh teknologi tadi, contohnya handphone tadi, komputer, kita lihat kepada model ekonomi seperti aplikasi Grab dan Uber. Airbnb dapat menyelesaikan keperluan penginapan dengan harga yang berpatutan, di mana perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat sekarang, kesediaan pertukaran aliran maklumat baru, barang dan perkhidmatan dengan trend harga yang menurun disertai dengan tinggi kelajuan aliran barang atau perkhidmatan dan penyebaran maklumat. Jadi dalam menangani kemerowapan atau ketidakstabilan ini, kita perlukan kompetensi. Apa nak menjawab kompetensi ke atas kemerowapan itu? Sudah tentulah kemahiran mempelajari skill mengenai vision. Setiap orang perlu mahir meramal apa yang berlaku. Bukan nak jadi tukang ramalan, tapi kita perlu bijak untuk meramal apa yang berlaku di masa akan datang. Perlu kehadapan untuk meramal. Peka terhadap perkembangan semasa dan terkini. Kena ikut dengan apa yang berlaku semasa dan di masa akan datang. Dan apa lagi keputusan yang diperlukan supaya kita dapat menjawab, kita dapat menangani dunia woka bagi kemerowapan atau ketidakstabilan ini? Sudah tentulah kepantasan mengambil tindakan dan keputusan. Kena pantas, kena cepat untuk bergerak. Pelbagaikan peranan dan kembangkan kepakaran generalisasi, di mana menggunakan teknologi dan strategi alternatif bersedia untuk menahan pelbagai gangguan, tingkatkan kemahiran, pengetahuan dan bakat. Apa lagi kompetensi yang diperlukan dalam menangani kemerowapan atau ketidakstabilan? Ialah menyiasat perubahan. Perlu bijak untuk menyiasat perubahan-perubahan yang berlaku dan mengambil tindakan ke atas perubahan tersebut. Unsur yang kedua iaitu berkaitan dengan U. Uncertainty. Ketidakpastian, ketidaktentuan. Satu keadaan yang tidak pasti, ketidaktentuan. Dalam dunia sekarang, tidak ada satu perkara pun yang benar-benar pasti. Maklumat yang relevan tidak tersedia dan tidak diketahui. Apa pencetusnya yang menyebabkan ketidakpastian atau ketidaktentuan ini? Tidak boleh dijangka. Kejutan, hasil tidak diketahui. Ketidakpastian sering berlaku dalam persekitaran yang stabil, yang kompleks, dalam struktur yang melibatkan interaksi yang tidak dijangka, yang signifikan dalam ketidakpastian. Sering terjadi dalam memahami maksud yang berpunca dari sebab dan hubungan antara peristiwa.
Jadi kekurangan maklumat untuk membuktikan mengapa persepsi berlaku atau maklumat yang ada, tetapi kekurangan sebab juga mewujudnya ketidakpastian yang ketara. Apa kesan jika tidak kepastian, ketidaktentuan ini berlaku? Sudah tentulah kegagalan hala tuju kerana lebihan maklumat. Jadi dalam hal ini, dalam kita menangani soal ketidakpastian ini, kompetensi yang diperlukan sudah tentulah kefahaman. Memahami sesuatu perkara, fahaman yang luas dan jelas. Kita perlu lebih banyak mendengar dan memahami. Kumpulkan maklumat dari pelbagai pandangan melalui seperti data kajian, analisis dan menilai prestasi. Merenung dan berkongsi pengalaman kejayaan lalu juga membuatkan kita lebih mudah untuk memahami ke atas apa yang berlaku. Kenal pasti punca keadaan semasa dan fokus perkara dalam kawalan kita. Kedua, berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan dalam menangani ketidakpastian atau uncertainty ini adalah berlainan perspektif. Melihat dan menilai sesuatu perkara daripada pelbagai sudut dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai pandangan yang berbeza. Tingkatkan kemahiran bercakap dan mendengar. Kadang-kadang apa yang kita cakap orang tak faham. Kadang-kadang kita kurang memberi perhatian mendengar ke atas apa yang dicakap oleh individu lain. Jadi tingkatkan kemahiran bercakap dan mendengar supaya kita memahami dengan jelas dan luas terhadap sesuatu perkara yang ingin disampaikan. Elakkan bahasa dan istilah yang sukar difahami. Bahasa harus jelas. Elakkan menggunakan perkataan yang berbelit-belit. Biarlah terus kepada apa hasrat yang ingin disampaikan. Dan jangan mengambil masa yang lama untuk memahami sesuatu perkara. Dalam mencari kefahaman ini, perlu juga melibatkan semua pihak dalam perbincangan. Unsur yang ketiga dalam kita menghadapi kehidupan VUCA ini adalah C, iaitu kompleksiti, kerumitan, keserabutan. Keserabutan dunia dan ekonomi sekarang. Dunia sangat kompleks. Kita langsung tak dapat mengagak harga komoditi, dunia akan jatuh teruk. Namun bila-bila masa akan naik di luar jangkaan kita. Ia melibatkan satu proses yang kompleks. Mentafsir data di zaman VUCA tidak sama dengan mentafsir data di zaman sebelum ini. Zaman terlalu kompleks. Banyak perkara berkaitan tidak jelas. Apakah pencetus kepada kerumitan keserabutan ini? Pertama, hubungan kerja atau kolaborasi tugas. Saling ketergantungan dan hubungan antara pelbagai peristiwa adalah penyebab yang saling mempengaruhi dan membawa kepada kemunculan masalah yang ada. Akibat peristiwa dan sebab yang bertindih-tindih. Pencetus yang kedua adalah kesan pelbagai aspek. Penyebabnya, kemunculan pelbagai pesaing baru, gangguan teknologi, perubahan pola penggunaan, peraturan yang kompleks, perubahan corak rantai bekalan. Dan pencetus yang ketiga ialah pengaruh
sukar memahami masalah secara langsung, menyelesaikan isu dengan cara yang tidak masuk akal yang menimbulkan masalah lain. Itu juga dengan kerenah birokrasi dan gaya dalam kepimpinan juga memberi kesan atau menimbulkan kerumitan keserabutan tersebut. Apa kesan yang berlaku ke atas kerumitan keserabutan ini? Tentulah tidak produktif, menggagalkan usaha membuat dasar, tidak mencapai matlamat yang diharapkan. Jadi apa keposisi yang diperlukan dalam menangani masalah kerumitan keserabutan ini? Ialah kejelasan, kunci fokus. Kita perlu fokus terhadap perkara yang perlu dibuat. Fleksibel, kreatif, KPI harus jelas, sasaran matlamat objektif harus ada dan jelas, keseimbangan pencapaian, skop kerja jelas dan tidak bertindih, revitalisasi corak kepimpinan yang juga mempengaruhi ke atas masalah yang timbul ini. Dan yang terakhir adalah ambiguity, kekaburan, kecerbuan, masa depan yang samar-samar atau membingungkan. Kalau kita lihat, ia serupa dengan idea, hampir serupa dengan idea ketidakpastian, tapi mempunyai faktor yang berbeza. Ketidakpastian adalah ketika maklumat yang relevan tidak tersedia dan tidak diketahui. Dan kekaburan di mana maklumat yang relevan tersedia tetapi makna keseluruhan belum diketahui. Keduanya wujud dalam budaya kita, contoh surat perkeliling. Dalam kehidupan kita sebagai penjawat awam, kita selalu menerima surat-surat perkeliling, arahan-arahan dari pihak pembuat dasar. Jadi sejauh mana kita berjaya mentafsir, memahami maklumat tersebut supaya kekaburan, kejerebuan dapat ditangani. Apa pencetus yang menyebabkan kekaburan ini? Situasi ideal versus situasi sebenar. Dapatan lapangan kadang-kadang bertentangan dengan andaian yang dibuat ketika penyelesaian. Yang kedua, salah tafsir. Tidak dapat membuat ramalan yang tepat, hampir tepat, kerana semuanya samar-samar. Keadaan berubah terlalu cepat. Pasaran dalam keadaan tidak menentu, mana setiap keputusan melibatkan proses yang kompleks. Menghadapi dilema dalam membuat keputusan dan kekurangan informasi dan contoh lalu. Apa kesannya? Menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. Adakah subjek mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan dan mengapa dia mendapat jawapan khusus mereka? Apa kesan seterusnya? Ialah menjejaskan dalam membuat keputusan. Tak cukup maklumat, mengambil jawapan sendiri berdasarkan maklumat relevan yang dimiliki. Kesan seterusnya adalah merencatkan inovasi. Jadi kita perlukan kompetensi dalam menangani atau menjawab masalah berkaitan dengan kekaburan. Kita perlukan ketangkasan, menyelami dan menggali setiap apa yang berlaku. Dalam membuat keputusan, keterlibatan dan komitmen diperlukan. Gunakan instrumen
jika ia perlu untuk menjawab kekaburan tersebut. Maklumat dari pelbagai sumber. Gunakan pengiraan, memahami dan mengutamakan pelanggan bila kita membuat keputusan. Inovasi. Dalam ketangkasan ini, kita perlu inovasi, membuat kajian dan penyelidikan untuk mendapat jawapan ke atas kekaburan tadi. Banyakkan masa untuk meningkatkan pengetahuan. Kita perlu kekuatan dan ketahanan minda. Tidak perlu cepat mengeluh dan berputus asa. Jangan komplain, kopoh, jangan cepat panik. Segera tukar kaedah. Jika kaedah yang selalu diguna itu tidak berjaya, guna kaedah yang lain. Teruskan perjalanan. Perlu meramal berdasarkan keadaan semasa dan pantas ambil peluang. Di kesimpulannya, volatility adalah peningkatan kemeropakan yang sangat drastik terhadap perubahan 4 dimensi, iaitu jenis, kelajuan, isi padu dan skala. Manakala uncertainty mencengkam ketidakpastian hasil kemeropakan pantas yang menyebabkan begitu sukar untuk menjangka perkara berikutnya. Kompleksiti pula hadir bersama kerumitan impak, ketiadaan perhubungan jelas antara punca dan akibat. Akhirnya hadir ambiguity, membawa bersama kesamaran terhadap ketepatan yang mewujudkan kepelbagaian berganda maksud terhadap persekitaran. Jadi, anda sebagai seorang pemimpin, sama ada memimpin diri sendiri, keluarga, jabatan atau organisasi, perlu memimpin melalui weka agar matlamat dalam kehidupan berjalan dengan baik, tenang dan tiada tekanan yang akan memberi kesan negatif dalam kehidupan diri. 4 unsur tadi adalah berlandaskan pegangan kita sendiri, iaitu percakapan, pendengaran, falsafah dan nilai yang dipegang. Jika unsur ini timbul dalam kehidupan kita, tanganilah dengan baik dan bijak, seperti kerumitan. Berterus terang dalam situasi yang rumit. Dalam situasi yang rumit, keterusan dalam maklumat yang disampaikan akan mendapat kepercayaan. Kekaburan, di mana memahami dalam situasi yang samar-samar. Tujuan, arahan dan tugasan yang jelas akan memperkasa individu. Ketidakstabilan boleh diharapkan dalam keadaan yang tidak stabil. Sentiasa konsisten dengan apa yang telah dipersetujui dan ini akan menggandakan momentum positif. Akhirnya, ketidakpastian boleh dicapai dalam situasi yang tidak pasti. Percaya pada individu dan kumpulan anda. Berusaha untuk memahami dan sentiasa bertindak dengan berhemah. Akhir kata, 4 unsur ini dijawab dengan 4 perkara, iaitu kestabilan ditangani dengan vision, ketidakpastian dirungkaikan dengan kefahaman, kerumitan
dirungkaikan dengan kejelasan, kekaburan, perlunya ketangkasan kompetensi dalam menangani muka tersebut. Mempercayai kapasiti individu dan kelompok dalam menghadapi cabaran-cabaran masa kini dengan kebijaksanaan, kekuatan, semangat dan kemahiran yang lebih mendalam. Itulah kehidupan dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti adalah mati. Tepuk dada, tanyalah hati. Akhir kata, semoga apa yang saya kongsikan pada petang ini dapat kita terus hidup bersama dengan dunia woka. Akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.